Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Insya-Allah. Seluruh pengurusan masjid dan ahli jawatan kuasanya, helwa yang bertudung sama, cantik, masya-Allah. Kan subhanallah, menyambut ustazah sedikit lewat, minta maaf. Saya kata dulu biasa sangat jalan Taman Tun ni, tapi bila dah datang ikut Waze ni, kan mana satu ni, simpang 1, 2, 3, syok je Jaja berhenti tengah-tengah jalan je. Jadi bismillahirrahmanirrahim, salah juga. Sengih je lah kita. Jadi U-turn balik, ambil masa 4 minit pula nak U-turn. Jadi alhamdulillah Allah izinkan sampai. Mudah-mudahan muslimat pertemuan yang barakah. Pertama kali jumpa secara bersemuka. Okay? Pertama kali jumpa secara bersemuka. Walaupun nama Al-Ghufran ni dah lama dah singgah di telinga saya ni. Sebab dulu sekolah rendah saya di Sungai Penchala. Okay? Jadi Masya Allah, orang tak tahu siapa ustazah orang keramat sekolah kat Sungai Penchala. Saya baru je jadi penghuni kampung Datuk Keramat tu. Okay? Muslimat dirahmati Allah. Jadi macam-macam lah kisah cerita. Kalau kita baca buku-buku tulisan ustazah, nanti terselit-selit lah juga cerita macam tu. Biasa je berjalan kaki dulu, lalu dekat belah-belah Taman Tun ni, kelapa sawit kan dulu. Tak ada pun macam ni. Masya Allah, tabarakallah. Tepat sekali. Sebab masa tu Basri Jaya kan nak pergi sekolah kebangsaan Sungai Penchala. Jadi kadang-kadang kena tinggal bas. Itulah satu-satunya. Jalan kaki, Masya Allah. Balik ke rumah jalan kaki. Allahu Akbar. Jadi moga-moga guru-guru saya masa sekolah rendah dulu dikabarkan ada dah meninggal dunia sebagainya. Okay, mudah-mudahan syurgalah tempat mereka, insya-Allah. Dan sekolah saya tu berjiran dengan Al-Arqam dulu kan. Masya Allah. Jadi apa-apa saja lagu yang saya bawa dalam ceramah ni, kan yang baik kita ikutlah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Kan nasyid-nasyid yang saya bawa, zikir-zikir, kan mana ustazah belajar ni. Saya kata hujung minggu saya join program mereka dulu. Kan pergi dekat sekolah menengah Taman Tun Dr. Ismail 4 hari sahaja. Lepas tu 4 hari saya sekolah kat situ, saya pun dapat tawaran untuk masuk asrama tingkatan 1 sampailah habis STPM, sampailah masuk universiti dan sebagainya. Okay, jadi saya tak ada kawan Cina, India sebab 4 hari je saya kawan dengan orang sekolah menengah Taman Tun Dr. Ismail tu. Kemudian hari tu sebab takut tak dapat tawaran mana-mana, masuk je lah. Rupanya Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Kan Khamis tu dah dapat surat, Jumaat tu dah tak sekolah dah. Terus pergi kan. Saya masih segar diingatan. Jadi dulu jalannya lain, sekarang jalannya lain. Dan bila dengan sahabat Jaja memang macam-macam sembang. Jujur saja muslimat dirahmati Allah, saya pun pakai tudung kapal terbang hari ni. Okay, hari ni sebenarnya macam ustazah ada kosong 1 jam sebab satu program cancel. Bolehlah bagi dekat Al-Ghufran sebab kita jumpa di Taufik hari tu. Jadi kita jumpa di sini, subhanallah. Dalam pada mood saya baru dapat detail flight untuk saya terbang bersama 2 bas ke Baitullahil Haram pada hari Isnin ini. Jadi muslimat dirahmati Allah, mood tu masih kan. Jadi dalam lift tadi saya kata saya datang ni sebenarnya nak cerita tentang Ma'al Hijrah. Jadi dalam kepala saya ni saya nak kupas lagu Ma'al Hijrah tu yang daripada sekolah rendah dulu. Masuk dewan, alamak ada muslimin lah pula. Jadi saya tak tahu. Maka bila ada muslimin ni, muslimat dirahmati Allah, ustazah kena nyanyi slow-slow sikit kan. Tapi bukan kita nak nyanyi lagu dangdut ke apa, bukan. Okay? Jadi daripada lagu tu insya-Allah kita mengambil manfaat. Kerana dia adalah satu ceramah khas untuk Ma'al Hijrah. Okay? Jadi mudah-mudahan insya-Allah daripada ayat Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak ada siapa dah boleh nafikan. Tak ada siapa boleh nafikan. Tapi bila kita ambil kepada lirik-lirik lagu yang macam ni, rupa-rupanya bila kita hayati sangat menghidupkan jiwa kita. Tapi kita atas pentas ni kadang-kadang hanya keluar di lisan, tidak menjiwai. Sedangkan yang dipandang Allah tu bukan zahirnya, tetapi adalah hati tempat jatuhnya pandangan Allah. Sebab tu muslimin muslimat jangan pernah tutup doa-doa, pintu-pintu keluasan doa ini daripada kita minta dimatikan Allah dalam husnul khatimah.
Buka je mata pagi tadi. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita sedar, ya Allah, dalam ramai-ramai pagi Jumaat ni, ada yang dikejut oleh isterinya tadi, sejuk tubuh bergelar jenazah dah. Saya pernah lalui situasi macam tu, muslimat, kan. Abang saya yang sulung usia 35 tahun, dalam tidurnya sihat-sihat walafiat. Malam tadi elok je pukul 11.30 malam baca surah Yasin. Anak dia kata, ayah baca Yasin pasal apa? Tadi maghrib kan ngajar budak ngaji, jadual malam Jumaat baca Yasin. Tak apa, ayah saja nak baca Yasin untuk orang yang nak mati. Siapa nak mati ya? Baca sampai habis. 1:30 pagi suami isteri dia, abang ni suka buat gurau-gurau, buat matilah. Rupanya mati sungguh, muslimat dirahmati Allah. Allah ya Karim, umur macam tu. Mak saya kata, mati, aksiden ke? Sebab mak saya ketika itu berada di Singapura. Kakaknya dah 3 hari dilaporkan nazak, tak mati-mati. Faham tak? Umur masa tu 80 lebih. Masya Allah. Maksud saya cakap 3 hari dah dilaporkan nazak. Jadi dah kritikal. Mak saya pun pergi nak ziarah kakak umur 80 lebih. Masya Allah. Anak yang ditinggalkan sehat walafiat 35 tahun, muda belia, Masya Allah, meninggal tiba-tiba. So kita sebenarnya diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala signal demi signal bahawa semua ni bukan milik kita. Kita bernafas hari ni belum tentu lagi subuh yang tadi tu adalah subuh yang akan kita sambung lagi di esok hari. Mungkin itu subuh yang terakhir. Al-Fadhil Ustaz Asri Ibrahim, penyanyi kumpulan Rabbani yang banyak menyanyikan lagu-lagu nada murni daripada Al-Arqam juga tu. Kan Ustazah ambil kisah ini sebab buat rehearsal sahaja untuk lagu subuh yang terakhir. Kan subhanallah, tiba-tiba betul-betul jatuh meninggal dunia. Kan Masya Allah, seminggu sebelum beliau meninggal, saya bertemu dalam satu program dengan beliau satu meja dengan Ustaz Asri. Kan Ustaz, sedap lah lagu subuh yang terakhir ni. Betul Ustazah, ni lagu lama, biasa Ustazah, kan kita refresh, kita dapat rentak yang macam ni. Alhamdulillah orang suka. Kita tak tahu tentang subuh kita ni betul-betul subuh yang terakhir. Sungguh ya Allah, hari kematian dia tu saya terus, ya Allah, minggu lepas baru bercakap dengan dia ni. Kan subuh kita pagi tadi tu belum tentu kita dapat ulang pada esok hari. Jadi indah muslimin muslimat dirahmati Allah bila dalam hidup setiap kali kita bernafas, bernyawa dalam sedar. Masa tidur malam tadi tak sedar kan? Tak sedar kan? Kita mati sementara. Tapi bila kita hidup, alhamdulillah, paling ringkas. Kan ibu-ibu yang tak pergi sekolah pasti ke tadika Islam ke, apa budak-budak kumat kamil, alhamdulillahillazi apa tahu Ustazah, acik sebut je lah alhamdulillah pagi-pagi senang. Kan kang tersyasyu-syasyu lain pula maksudnya. Jadi sebut je alhamdulillah pagi hari. Sebelum kita, stokin laki aku mana aku letak ni nak pergi kerja ni, anak nak pergi sekolah siapa hantar ni, subhanallah. Kita ingat tentang diri kita dulu untuk bersyukur. Ada orang yang dimatikan dah tak boleh bertaubat atas dosa-dosa silamnya dan tak boleh lagi menambah amal-amal salihat. Noktah dah, akhir hayat dah. Okay, jadi kita yang masih hidup, syukurlah atas kehidupan yang Allah beri izin kita bernafas. Ini muslimat, sebab ada orang yang diberi kehidupan tapi putus asa dalam hidupnya sehingga tak mau hidup. Kemurungan, penyakit tak ada, jumpa doktor tak ada. Tapi sebab kecelaruan minda, hatinya tidak difokuskan kepada kehidupan akhirat yang sangat panjang. Dia hanya fokus kepada kehidupan dunia yang sementara. Orang dapat ni, kenapa aku tak boleh dapat ni? Kan? Kenapa orang cantas aku sampai macam ni? Dia tak yakin bahawa Allah Ar-Razzaq yang maha mengaturkan rezeki. Jadi kalau kita terlepas di mana-mana, terpaksa korbankan yang mana-mana. Kita faham dalam konsep hijrah ni, siapa yang berhijrah daripada mana ke mana, itu hijrah secara fizikal. Tapi muslimin muslimat 2 tahun kan, tempoh hari pun kita bertemu dalam fasa PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. TV Al-Hijrah mengajar kami pulang kepada pencipta. Pulang kepada pencipta. Orang Kedah kawan-kawan suami Ustazah, mereka kata apa kan? Pakat kembung perut. Macam-macam lah muslimat kan PKP tu. Jadi maknanya kita nak cerita, saya paling suka pulang kepada pencipta. Kerana apa? Kerana kita menyampaikan ceramah Ma'al Hijrah pada 2 tahun yang sebelum ini, Masya Allah, secara dalam talian sahaja. Jadi kita tak fokus kepada hijrah bil jasad, hijrah secara fizikal ni. Sebab nak hijrah macam mana? Rentas negeri, rentas daerah pun tak boleh. Hanya duduk di rumah. Maka kita bicara tentang hijrah bil qalb, hijrah dengan hati.
dalam pada kita dipaksa oleh Allah untuk beruzlah, untuk berkhalwah. Muslimat, apa yang kita fikir? Kan ada kematian. Saya sebut belah bapa saya sendiri yang mati COVID-19 orang. Masya Allah, muslimat dirahmati Allah, bapa saya nangis. Umur dah 80 lebih aku hidup, tak pernah, tak boleh pergi masjid ni. Penyakit apa ni? Anak buah aku mati, takkan aku tak boleh ziarah ni? Tak boleh pak. Ni penyakit apa ni? Aku hidup lama dah tak pernah jumpa. Kehendak Allah. Maka muslimat hanya doa, subhanallah kan. Kita nak sebutkan macam mana lagi? Inilah hakikat. Allah berkehendak, tak ada siapa boleh halang. Dulu kita kata tahun 2020 kita boleh terbang dengan kereta kita. Rupa-rupanya kapal terbang yang memang tugasnya untuk terbang pun tak boleh terbang. Subhanallah sahabat-sahabat, kita tak pernah menjangka. Jadi bila orang kematian, orang-orang tersayang asbab COVID, apa lagi cara kita nak memujuk mereka? Bohong mereka tak sedih. Doakan mereka moga mendapat hati yang redha. Walaupun nak capai redha tu makan masa muslimat. Tapi dengan barakah ayat-ayat Quran, fasabrun jamil, mendapat keindahan apabila kita bersabar. Dengan sabar yang paling indah apabila hentakan pertama tu kita nak dapat. Subhanallah muslimat dirahmati Allah, yakin kehidupan dunia sementara, yang mati-matilah, menangis air mata darah pun tak mungkin boleh bangkit lagi ya Allah. Maka kita yang hidup kena teruskan hidup kekal dengan lafaz alhamdulillah. Sebab orang yang bersyukur muslimat pasti dia masih boleh bangkit daripada jatuhnya. Dia boleh gunakan seluruh panca indera yang ada yang Allah beri, nikmat mata, melihat, nikmat telinga, mendengar, nikmat tangan masih boleh berusaha. Dulu saya tak kerja ustazah, semua suami saya, tapi bila suami dah meninggal saya kena bekerja. Allah beri tangan, inilah usaha kita. Kemudian kalau tidak Allah tak guna kalimat tabbat yada, celaka ke atas kedua tangan Abu Lahab. Kerana apa? Tafsir membahaskan kepada kita kerana Abu Lahab ni usaha apa pun Allah takkan redha kat dia. Sebab agenda dia tu dengki dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hatinya tak bersih, tak sihat, hebat macam mana pun nama kamu sebagai Abu Lahab, antara pembesar-pembesar Quraisy ketika itu, tetap dicelakakan oleh Allah. Jadi kita hari ni muslimat, kita nak putus asa macam mana? Yang mati tak boleh hidup balik. Allah yang pilih aku untuk hidup. Maka bila mana ada kehidupan, pasti ada rezeki. Quran bahasakan pada kita, tak jumpa di daratan, mungkin rezeki kita di atas puncak gunung, mungkin juga perlu menyelam dulu baru jumpa rezeki. Bukan maksud suruh menyelam lala ni juga. Bukan maksud suruh hujung minggu ni pi panjat gunung mana kok jumpa mutiara mana, tak. Tapi gambaran kepada kita, suruh hijrah. Perbaiki. Ada isteri yang kata, ustazah saya tak boleh hidup dalam rumah ni. Masuk bilik nampak suami saya baring atas katil. Pergi dekat sofa tu nampak suami saya tengah duduk. Kak, biar betul. Ada ke tidak suaminya? Tak ada ustazah. Dah mati. Tapi terbayang-bayang. Boleh gila tak nak tunggu 4 bulan 10 hari? Minta maaf sebut. Boleh gila tak muslimin muslimat dirahmati Allah? Boleh. Maka keluarga kena berbincang saat ini. Tak boleh tinggalkan rumah dalam keadaan iddah. Ini hukum asal. Tetapi kalau muslimat dirahmati Allah sampai boleh gila, petang kita tengok Kak Timah, bukan Timah sini, Timah lain, tak muncul depan pintu ni. Kan rupa-rupanya tengok dah berbuih mulut, mata terbeliak. Sebab apa? Sebab dia tak boleh terima keadaan dia duduk seorang-seorang. Seminggu pertama anak boleh balik kat rumah sahabat, keluarga masih ada temankan. Lepas seminggu dia boleh jadi orang seperti orang hilang akal, hantuk kepala kat dinding. Kadang-kadang na'udzubillah min zalik. Jadi keluarga kena buat keputusan. Ini banyak khilaf perbahasan. Masya Allah, sedangkan ada seorang sahabiah ditanya kepada Rasulullah, dia ni mati laki ni ya Rasulullah, tapi duk pi jolok buah kurma. Pasal apa? Pasal itu je cara dia nak bagi makan kepada anak yatim dia. Maka Nabi tidak menghalang, muslimat dirahmati Allah. Kita selagi boleh kerja ustazah, bos tak bagi cuti 4 bulan 10 hari. Kan maka teruskan bekerja, tapi jangan dulu lipstick, sekarang masih lipstick. Dulu pakaian bling-bling, sekarang dah mati suami, dalam iddah masih lagi bling-bling. Tapi akak jujur pada diri. Kalau akak minta cuti 4 bulan 10 hari, akak boleh jatuh fakir miskin tak? Anak-anak tak makan, taklah ustazah. Alhamdulillah ruah suami tinggalkan sekian-sekian. Akak kalau cuti 4 bulan 10 hari pun akak boleh buat bisnes online, tak ada masalah. Maka jujur pada diri, jangan keluar ketika tu. Sebab hukum asal. Muslimat dirahmati Allah, dia perbahasan tu luas. Kalau sampai tiba-tiba ditinggal mati suami,
Tengok-tengok dia yang mati bunuh diri seorang-seorang kat rumah. Kan kita sebagai jiran, sebagai keluarga pun akan menjawab. Jadi muslimat, perkara macam ni kita kena banyak mengaji untuk kita timbulkan satu perbahasan yang insya-Allah keputusannya mendapat redha Allah. Amin. Saya nak minta izin, boleh tolong tutup kipas ni. Sebab saya rasa macam terbang-terbang pula tudung yang kapal terbang ni. Masya-Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Minta maaf Haji, atau kalau orang lelaki panas boleh pusing ke depan lah, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Kenapa kita nak bicara tentang ma'al hijrah? Tahun baru hijrah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, bila kita sebutkan sempena ma'al hijrah, kan? Orang duk gaduh juga. Kita hidup ni, akhir kepada lagu ni nanti kita akan tahu untuk membentuk perpaduan. Tapi dengan sebutan 1 Muharram tu, orang duk gaduh bukan 1 Muharram pada tarikh Nabi hijrah ke Madinah. Sahih. Sekarang kita bukan nak gaduh tentang tarikh, apa yang berlaku dalam sirah muslimin muslimat. Kerana 1 Muharram ini bukan dihitung pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman Saidina Umar Al-Khattab yang barulah mula ada kalender Islam. Jadi bila dinyanyikan kan, 1 Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah, kan? Perkiraan tahun Islam hijrah. Jadi kisah daripada semua tu kita tak nak belajar sangat. Ustazah ketika berada di kaki Jabal Thur, kalau bawa jemaah umrah, Ustazah kata apa tempat yang paling sinonim kat sini dalam kisah-kisah hijrah setiap tahun yang asatizah kita cerita dekat bumi Malaysia. Jabal Thur, Ustazah. Apa ada atas Jabal Thur? Persembunyiannya Abu Bakar As-Siddiq bersama kekasih agung Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rab, saat Abu Bakar kata, ya Rasulullah, kaki musuh ada kat depan dah ni. Bohonglah, kita tak ketak, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Faham maksudnya? Mustahil kita tak takut. Kaki musuh dah ada kat depan ni. Macam mana nak takut? Macam mana nak datang rasa yakin bila Nabi SAW sebut la tahzan. Jangan bersedih, jangan gelisah, jangan takut. Innallaha ma'ana. Allah bersama-sama dengan kita. Sahabat, minta maaf sebut, kalau yang cakap dengan kita tu budak kecil-kecil, belajar agama tidak, mak rempit ke, siapa yang cakap kita pergi mana-mana jumpa orang gila kata la tahzan, innallaha ma'ana. Apa rasa kita? Kan jadi mana pula belajar ni kan? Tak ada roh sampai ke telinga kita, keluar balik telinga kanan. Kan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bang, kelakar tadi jumpa budak orang gila kot dekat pasar, tiba-tiba la tahzan, innallaha ma'ana. Kita jadikan bahan gelak, tak rasa kat hati. Tapi kalau si alim, si abid, si saleh yang bercerita ni, Masya Allah, apatah lagi kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti bergetar tubuh Abu Bakar As-Siddiq. Nabi yang cakap, kalau bukan Muhammad yang menyebutkan begitu, pada Abu Bakar macam tak ada rasa apalah. Tapi maknanya datang keyakinan, hilang gementar tubuh. Kan jangan takut, Allah bersama-sama kita. Sebab itu kita disuruh tadabbur Quran. Setiap hari mesti ada mengaji dan juga jangan tinggal mengkaji. Mengkaji ni apa? Afala yatadabbarunal Quran. Apakah kamu tidak tadabbur akan Quran? Okay, sehari tadabbur akan insya-Allah bantu lebur takabur kita. Bantu muslimat dirahmati Allah. Ya Allah, ini yang Allah nak melalui ayat ni. Kan subhanallah, kita mengaji bahasa Arab, datang keinginan untuk mengaji tafsir, kan datang keinginan untuk bertadabbur. Jadi leburkan takabur kita dengan ilmu tadabbur Quran. Sebab apa? Kita dapat rasa menjiwai. Okey, Ustazah faham yang selama ni dalam solat saya duk qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Tak rasa apa. Padahal ada orang bila sebut Allahu samad, dalam keadaan dia ada masalah. Ustazah, saya bila dah faham ayat ni, tak sangka mulut saya tiba-tiba Allahu samad dengan air mata ni. Kenapa? Sebab tak ada siapa tempat aku bersandar, ya Allah. Engkau tempat aku memohon hajat, ya Allah. Tu rupanya yang bertahun-tahun kita baca. Jadi muslimat, kita tak sedih kalau dulu orang sayang kita, sekarang tinggalkan kita. Siapa lagi tempat saya menyandar? Kita nampak Allah. Dan makin lama kita hidup, makin kita nampak maha besarnya kekuasaan Allah.
Aku plan A, kau bagi B. Rupa-rupanya proses untuk kita mencapai A tu kena melalui B dulu supaya kita belajar macam-macam perkara yang memperindah lagi kehidupan kita. Lalu sedar tak sedar kita semakin tua. Bila dah tua, ada anak, ada cucu, apa yang kita nasihat pada anak-anak kita, ibu-ibu dirahmati Allah? Kamu janganlah buat macam ni. Sebab kita nak bagi tahu kat dia, dulu mak menyesal. Kalau mak boleh patah balik hidup ni, mak tak nak hidup macam tu. Betul kan muslimat dirahmati Allah? Tapi kita tak boleh berjalan ke belakang. Kan kita akan terlanggar macam-macam sebab mata kita tak ada belakang kepala ni. Kita hanyalah berjalan ke hadapan. Yang kita pandang sekarang adalah akhirat. Kita sedih kalau anak kita mengulang dosa silam yang pernah kita buat. Tapi apa yang kita buat? Pimpin setakat mana yang mampu. Ajak mereka untuk mendekat pada agama. Jangan diamkan saja. Sebab ibu ayah, kita akan berdiri di hadapan Allah. Apa yang kamu bawa? Apa kesilapan yang pernah kamu buat? Kan Nabi SAW warning kita dah. Jangan masuk ke dalam lubang yang sama sebanyak 2 kali. Kan kenapa ibu-ibu nasihat dengan air mata? Dengan doa yang tengah malam sanggup bangun dalam sujudnya panjang hanya menyebut-nyebut, menyeru nama anak. Kenapa? Sebab tak nak anak-anak mengulang silap kita dulu. Maknanya mereka bercakap dengan rasa. Jadi anak-anak hari ni macam tak ada rasa apa pun, bersabarlah ibu ayah, bila kita mati nanti baru mereka datang satu rasa. Tak ada dah orang nak nasihat bising-bising ke aku ni, ya Allah, betul lah dulu apa arwah mak cakap. Betul lah dulu apa arwah ayah cakap. Kan muslimin muslimat? Walaupun kita tak terkenang bahasa ustaz, ustazah yang mengajar kita dulu, tapi mak ayah yang paling dekat dengan kita. Kerana apa? Kita terngiang-ngiang sentiasa. Kita teringat-ingat, bahkan terbayang-bayang mak kita bebel dengan mulut dia tu, terbayang. Macam tak mati, cuma dah lama tak jumpa je. Betul kan muslimat dirahmati Allah? Sebab apa? Sebab melekat. Dia bercakap dari hati, pasti akan turun ke hati. Inilah yang berlaku rasa kepada Abu Bakar. Nabi yang cakap. Siapa yang ajar Nabi? Allah. Maka kata-kata itu mendatangkan keyakinan bahawa apa aku nak takut walaupun kaki musuh kat depan. Kalau Allah nak halang, Allah boleh datangkan halangan. Covid mengajar kita kan muslimin muslimat? Betul lah ustazah. Ada jiran saya tu 2 bulan ustazah dekat hospital. Ditidurkan saja 2 kali. Tapi sekarang Masya Allah boleh hiking lagi tu hujung-hujung minggu. Sehat walafiat. Tapi ada menantu sahabat saya ni ustazah, selfie-selfie sampai dekat pusat kuarantin. Jangan risaulah abang okey je. Hari ketiga doktor telefon, tiba-tiba sesak nafas, meninggal dunia. Kita tak pernah sangka ustazah. Inilah nak ceritanya, ya Allah Tuhan, Engkau menunjukkan kebesaran Engkau ketika kami tak dapat melihat pun Covid tu benda sebenarnya. Mujur ada TV tunjuk, oh macam buah rambutan rupanya kan. Kita tak nampak dengan mata kita. Tak nampak sahabat-sahabat dirahmati Allah, benda kecil. Tapi kita semakin nampak maha besarnya Allah. Semua atas Engkau yang maha berkehendak, ya Allah. Allahu Akbar sahabat-sahabat. Jadi Ustazah Zai sehingga ke hari ini, tak tahu nak say thank you macam mana dengan Allah kerana mendatangkan Covid. Jangan marah Sebab ada orang tanya, Ustazah makcik-makcik masjid ni ada yang minta Covid lagi. Macam dulu. Pasal apa pula cik? Sebab masa Covid itulah suami dia jadi imam pada dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan jangan silap doa cik. Kan rupanya dah 40 tahun wedding anniversary tak pernah makbul doa kan. Kaulah imamku, silap. Rupanya Covid bukan setakat imam 5 waktu solat. Pegang batang mop ni. Kan baca khutbah Idul Adha, Idul Fitri. Masya Allah sahabat-sahabat. Sibuk orang taman saya pun, Ustazah ada tongkat tak? Ustaz kalau buat jadi khatib. Tongkat tu dekat masjid je cik. Kami ni duk pakat-pakat ada wakil dalam taman nak pergi cari tongkat dekat Coket. La ilaha illallah, tongkat pula disebuknya. Teks khutbah tu dah baca ke belum? Dah menghayati ke belum? Kan duk excited sangat nak baca khutbah ni. Masya Allah tabarakallah. Habis kan masing-masing share gambar. Pertama kali suami baca khutbah. Alhamdulillah. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Rupanya ada yang rindu. Sebab Ramadan tahun pertama Covid tu suami imam. Anak-anak semua kat belakang. Lucu juga kalau kenang-kenang Ustazah. Anak bujang saya tu biasalah kalau pergi masjid 2 rakaat tu dia sembang kat luar masjid. Jadi bila bapak dia jadi imam, ya ada je akal budak-budak ni. Nak berak sekejap ayah nak pergi tandas kan. Tak pergi. Ayah wirid dapat 100 kali subhanallah, kau habislah nanti qada hajat kau tu, kau datang balik. Oh ayah tak nak teruskan? Tak. Ayah tunggu kau keluar tandas. Kan muslimat.
Jadi mak dia kata, baru dia berakal ustazah, kena habiskan 8 rakaat. Kan, jadi ayah dia tunggu ni. Nak tak nak kena keluarlah daripada tandas. Maknya lagi syok sebab lepas tarawih 8 rakaat, jomlah kita baca Quran 1 juzuk. Kan, ayah baca 3 muka, kamu 2 muka, semua boleh mengaji kan. Tiap malam dapat 1 juzuk ustazah. Saya rindu suasana tu. Rindu suasana tu tak apa cik, jangan rindu COVID, jenuh kita ni. Kan muslimin muslimat. Maknanya Allah nampakkan kebersamaan dalam keluarga itu. Baru nampak apa sebenarnya maksud baiti jannati. Orang berumah besar tapi jiwanya sempit. Tak rasa apa ustazah, semua main handphone dalam bilik masing-masing. Allah, nak bercinta nak ajak turun kat meja makan ni, suruh makan sama-sama. Yang abang makan depan TV, kakak makan dalam bilik. Pak dia pun sama juga ustazah. Kita makan seorang-seorang kat meja. Apa gunanya just stay at home? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau kita tak manfaatkan 2 sunnah yang sangat besar ada di dalamnya. Antaranya dalam rumah jangan tak wujud solat berjemaah. 1, kan, bukankah kita berjaya masjidkan rumah kita dalam tempoh kita duduk di rumah tu? Masya Allah. Kemudian yang kedua, peluang itulah kita nak makan berjemaah. So dalam makan berjemaah ni antara sunnahnya adalah kita bersembang. Kan, tapi kalau kita tak mengaji, muslimat, saya suka je anak rumah saya ni jadi Darul Fawaz, pusat pengajian Quran. So kita mengajar perkara-perkara sunnah seperti ini kan. Tapi bila balik rumah dia sembang adik-beradik, tadi kan cikgu bagi kita 10 bintang lukisan kita. Diam cakap dia kalau makan. Setan datang kat pinggan tu lagi. Tapi ustazah kata suruh sembang masa tengah makan. Sembang yang baik-baik. Muslimat dirahmati Allah, barulah seorang ibu boleh tahu, kakak pelajaran apa hari ni kat sekolah? Kan hari ni online, cikgu suruh buat apa adik? Kan ada sembang. Sebab kita akui kan ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, di mana kita nak buktikan kasih sayang tu dah mati, hilang. Bila komunikasi sudah mati. Selagi mak nak bercakap kepada anak-anak, selagi suami isteri masih boleh bercakap, walaupun dengan cara yang pelbagai, budaya masing-masing, maknanya masih ada kasih sayang. Bayangkan rumah besar tapi dah tak nak bercakap dah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maka bila tak bercakap, inilah sebenarnya kasih sayang sudah mati. Jadi komunikasi ni sangat penting. Okay, masa kita bersolat jemaah, kita sedang berkomunikasi mutlak untuk Allah. Masa kita tengah makan tadi, sembang yang seadanya, sahabat-sahabat kita sedang berkomunikasi dengan ahli rumah kita sendiri. Untuk apa? Untuk kita kekalkan ukhuwah silaturahim, cantikkan persaudaraan kita. Masya Allah. Tetamu datang, kita jamu makan, diam je, tak payah sembang tu. Kurang-kurang kita datang ni apa tadi? Jam tak jalan kan? Biasa. Bukan kita gunakan sembang tu ngumpat orang kampung segala, bukan. Maknanya sembang yang bagaimana, Masya Allah. Jadi bila kita nampak semua situasi ini, lagu tadi mengajar kepada kita detik permulaan perkiraan tahun Islam Hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu bil jasad. Jadi kalau kata ustazah, dulu saya duduk kat kampung sekian, sekarang saya pindah kat sini, kita pasti akan bertemu dengan manusia. Sebab namanya kampung, taman, kawasan perumahan, jumpa dengan manusia. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, cuba tengok akhlaknya Nabi SAW. Golongan muhajirin daripada Mekah, Masya Allah, yang ikut Nabi hijrah ke Madinah, kan dipersaudarakan dengan golongan Ansar yang berada di Madinah. Masya Allah, tabarakallah. Macam mana dulu orang Madinah hidup berpuak-puak ni, datangnya kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh bersatu hati, boleh jatuh sayang cinta kepada muhajirin yang datang daripada Mekah. Kita hari ni sahabat-sahabat, rumah kita kebanyakannya bercantum dinding kan, Masya Allah. Kita berkongsi dinding. Subhanallah, saya Ustaz Azwan balik Kulim kan, ada urusan sekejap, ni kejap lagi naik bas balik, petang ni sampai. Kan bila keluar, aku ni seorang kat rumah, padahal bunyi tangga pula ni. Kan kita dah cuak sikit. Rupa-rupanya nak cakap Tuhan, berkongsi dinding dengan rumah sebelah, maknanya anak dia turun naik tangga tu saya dengar. Tapi aku ambil tahu tak pasal jiran sebelah rumah aku ni. Faham tak muslimin muslimat? Orang dulu rumahnya jauh-jauh. Tapi Masya Allah, kalau tanya, cik tahu tak Makcik Timah yang anak 4 orang, anak dia dulu sekolah sama dengan saya ni. Oh tu selang 8 rumah daripada rumah Haji. 8 rumah? Telefon tak ada, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi tahu jiran yang mana,
yang kesusahan, yang ibu tunggal, yang kita perlu hantar bantuan. Ya Allah, hidup pada zaman hari ini kita rasa mewah, tenang segala. Tapi sahabat, kita takut kita tak berjiran di sana. Sebab kita ditanya, kita sendawa kekenyangan ni, tapi ada jiran kita yang kebuluran, yang mati dalam kelaparan. Wa na'udzubillah min zalik, semoga bukan orang taman perumahan kita lah. Sebab tu ketika orang duk kata angkat bendera putih, siapa yang dalam PKP memang tak ada sumber makanan kan, jadi isu juga. Cuba kita pandang baik. Ya Allah, sekurang-kurangnya saya dapat keluar, tiba-tiba saya nak masuk taman rumah saya, ada bendera putih. Saya bantu masuk dekat dalam grup WhatsApp. Tadi saya nampak rumah yang paling dekat rumah ni, Kak ketuk tak pintu bilik, dia tanya. Kita tak tahu, ya Allah, rasa berdosanya. Si Polan yang meninggal tu, saya jalan A, dia jalan F, jauh ni. Tapi kalau kita tak lalu nampak bendera putih, terima kasih idea yang macam ni. Tak kira lah kita nak mengundi apa nanti bila pilihan raya, faham sahabat? Tapi akhirnya perkara macam ni jadi isu kan. Jadi kita nak sebut apa? Akhirnya sahabat-sahabat, orang yang kita tak tahu dia dalam kesusahan, kita jadi tahu. Dia bukan meminta-minta, sebab orang beriman faham. Nabi bagi tahu kepada orang beriman, hidup kita ni bukan untuk meminta-minta, tapi untuk berusaha. So apa saja kaedah cara? PKP juga menghasilkan antara di masjid, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ada gerobok rezeki. Betul kan? Di banyak tempat. Tapi ada satu masjid saya pergi ni, isu dia kelakar sungguh. Kan Ustazah, kita betul-betul lah sekarang ni kita kena kunci lah Ustazah. Kena pula ada pegawai bahagian kunci gerobok rezeki ni. Bila ada orang asnaf nak datang ambil makanan, terhegeh-hegeh kita tengah kat Giant lah, tengah kat mana. Kenapa pula dulu tak kunci kak? Mereka boleh main naik van ambil semua beras-beras ni masuk buat kedai runcit pula kat rumah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita hidup di zaman ini. Jadi saya antara AJK surau, sahabat saya tanya dalam AJK saya, kenapa kita mesti kunci surau kita ni? Surau kita tepi jalan, orang nak singgah solat. Ustazah tengok, baru Rabu lepas, polis viralkan berlaku kat surau saya. Semua tong-tong tabung ditonggengkan oleh pencuri lah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Budak lagi muda. Kan Masya Allah, saya cuba jaga sebab kot lah anak jiran hujung sana masih boleh ditarbiah kot budak ni. Buat report polis, dah lah viral muka budak ni. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak sebut macam mana? InsyaAllah polis buat kerja mereka. Tapi jangan sampai berlaku lagi perkara-perkara macam ni. Sebab mereka tak tahu surau kita ada CCTV. Kerana apa? Duk tengok CCTV. Ada wire CCTV ni aku potong, orang tak nampak aku. Kalau dia tahu. Tapi dia rasa tak ada CCTV Allah yang sentiasa berjalan. Tak pernah off. Mata siapa? Pandangan siapa? Kita tahu Allah Maha melihat. Tapi malaikat Allah. Malaikat Allah yang tak pernah tidur. Tak pernah kata penatlah aku nak jaga surau ni satu. Tak. Kita dulu kecil-kecil faham Raqib dan Atid. Oh ingat kat bahu kanan tu ada malaikat. Kat bahu kiri pun malaikat jaga ni. Takut. Setakat tu je lah. Bila dah mengaji kitab, Masya Allah Tuhan. Rupanya malaikat ni tak terhitung. Kat mana di setiap tubuh kita ni, bukan kata satu tangan ni ada, satu bahu ada malaikat, satu tangan ada malaikat, tapi setiap ruas jari ni. Subhanallah sahabat, insaf kita. Setiap ruas jari ni ada yang menjaga. Sebab itulah bila ibu-ibu, Ustazah, tak maaf, dah makin tua ni dah tak boleh nak genggam kuat sangat. Pasal apa cik? Entah jumpa doktor hari tu masalah saraf. Bukan masalah saraf tu cik. Malaikat yang bahagian tu dah pencen dah. Kan? Kenapa pula Ustazah cakap macam tu? Sebab dah memang tiba saat bila Allah kata mu tak payah jaga dah bahagian tu. Masya Allah sahabat. Memang kita tak nafikan kepakaran doktor. Sakit kena jumpa doktor. Tapi orang beriman, Masya Allah. Tak boleh fikir ke pasal apa anak-anak kita kecil-kecil dulu duduk kat kampung kan? Nampak ulat gonggok berjalan. Kita tengah sembahyang ni. Sudah. Cucu aku dah duduk kat tepi tu saat pergi masuk. Tengok pandai macam ada traffic light pula kat tepi telinga anak kita tu. Ulat gonggok tak masuk dekat telinga anak. Pergi berjalan ke mana? Faham tak muslimat? Sebab Allah yang jaga. Subhanallah. Kita tak pernah terfikirkan perkara ni bahawa Allah itu wujud. Dengan maha mendengarnya, bukan setakat dengar yang kita cakap pakai mikrofon ni. Hai Muzayyanah Abdullah, kau detik kat hati pun Allah dengar. Kan kau belum luah lagi. Lepas tu makcik-makcik suka tanya Ustazah. Ustazah kalau mengumpat orang dalam hati, kira dosa ke tak dosa? Kan? Soalan comel je.
Dah luah ke belum cik? Kan belum lah, tapi cakap kat hati je. Geram sangat. Kata kan. Jangan bagi hati kita tu makin lama makin hitam. Cepat-cepat istighfar. Sebab tu kita tak boleh bersangka buruk. Astaghfirullah, aku ni je kot yang rasa macam tu. Taklah, dia tu baik. Tak percaya pergi ziarah rumah dia. Tanya apa sebenarnya yang berlaku. InsyaAllah kita dapat jawapan. Kalau kita bersangka-sangka, katanya Nabi, kebanyakannya adalah satu dusta. Maka kita beristighfar. Kenapa tak dosa dengan orang tu? Sebab acik belum menyakitkan hati dia. Acik belum menghina dia. Kan wailul likulli humazatil lumazah. Kalau humazah, sahabat-sahabat kita cakap belakang dia. Kalau lumazah, kita bercakap depan dia tapi dia sakit hati. Jadi semua ni akan dicampak ke dalam hutamah yang akan bakar hati kamu. Tak bakar bahagian lain. Subhanallah sahabat. Jadi lidah yang daripada aku cakap nyakitkan hati orang, baik aku diam. InsyaAllah nafsunya akan mengurus. Kurus kerana apa? Kerana cara kita nak kawal nafsu, kurangkan cakap. Kurangkan makan. Kurangkan tidur. Yang kita hari ini sebab kehidupan makin senang, bukan macam Nabi mengajar para sahabat. Tidurnya sangat sikit sampai ada seorang yang ikatkan pinggangnya ke tiang. Diadukan kepada Rasulullah. Pasal apa dia jadi lagu tu? Pasal dia nak solat malam tanpa henti ya Rasulullah. Aku pun solat malam tapi ada tidur untukku. Kan sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Maka kita nak sebut tolong berpada-pada. Gembira berpada-pada, jangan melampau. Sedih juga jangan melampau-lampau. Sebab bila kita sedih dalam melampau, iblis mudah nak masuk. Allahu Akbar. Kenapa kita tidak memilih hijrahkan diri kita daripada yang buruk tadi kepada yang baik? Dulu aku banyak sangat cakap, ya Allah. Cakap pun buat orang sakit hati. Jadi ingat pesan Nabi. Ada lidah bercakap hanya kepada yang baik. Kalau kita tak mampu cakap yang baik, pilihlah untuk diam. So diam tu pun ibadah. Bila kita niat tak nak menyakitkan hati orang. Faham ya sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Bab tu paling Ustazah Zai kerap sangat bersyukur. Selalu sebut depan suami. Saya bang antara yang paling syukur dalam hidup ni, Allah paksa saya jadi penceramah. Kenapa saya guna kalimah paksa? Sebab tak ada cita-cita pun dulu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak ada cita-cita. Walaupun sekolah dah daripada darjah 2, darjah 3 dah masuk syarahan lah, pidato lah, sekolah menengah. Tak ada cita-cita nak jadi penceramah. Tapi makin faham. Suka bercakap kan. Agaknya kalau tak jadi penceramah pagi kelah, petang kelah, ada je nak cakap hal orang. Jadi sekarang bila balik rumah, cakap dengan suami. Tadi macam ada benda nak cerita. Tu maknanya tu dah sakit rahang, dah tak larat nak cakap. Simpan aja dah cerita nak cakap pasal orang tu. Besok nanti bercakap lagi, cakap benda baik lagi. Maka kita sahabat kena hijrahkan diri kita, paksa berada dalam situasi yang kadang-kadang kita macam tak suka. Tetapi Allah suka kita berada dalam situasi itu. Allahu Akbar. Apa lagi? Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Muhajirin dan ansar bersatu. Kita hari ni kalau dinding bertemu dinding tak boleh nak bersatu. Duduk satu taman tak boleh nak bersatu. Pandangan politik lain tak boleh nak bersatu. Cuba tanya pada diri. Aku politik ni, dia politik tu, kiblatnya mana? Sama kan sahabat-sahabat Baitullahil Haram. Tapi itulah manusia. Saya berada daripada fasa PKP lagi. Susahnya masa mula-mula nak pergi umrah. Awal PKP awal kita boleh pergi umrah dulu. Ustaz Azwan suami saya mula terbang seorang, berdua saja. Dia hantar gambar dekat Masjid Quba yang ada 7 orang je ni. Dalam seluruh Masjid Quba ni 7 orang. Ya Allah, lapangnya. Sebab masa tu belum boleh bawa jemaah lagi. Nak survey-survey dulu. Bulan 12 bawa jemaah 2 bas, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya Allah, queue dekat Raudah ni. Tapi puas walaupun berdiri lama sebab akhirnya semua orang dapat masuk. Nak bawa jemaah bulan 1 dah tak boleh pula, berhalangan. Maka bawa semua 4 bas ke bulan 3. Bulan 3 pula balik landing daripada KLIA, nampak semua sihat Alhamdulillah. Sebab kena tahan 6 jam kat KLIA, balik semua pakat demam. Demam-demam semua COVID muslimat kan. COVID padahal duduk kat sana okey je. Daripada 4 bas 80 orang yang positif COVID. Tapi dalam grup bergelak ketawa semua. Sihat ni sebenarnya.
Tapi kenapa positif COVID? Tak tahulah, macam-macam lah. Ustazah pun kata, tak apalah kita sihat pun bukan boleh keluar. Kita kena kuarantin. Ustazah bawa lagi akhir Ramadan. Sambung kepada awal Syawal. Sebulan duduk di sana, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nampak manusia sesak. Tetapi apa yang berlaku, semuanya jadi mudah. Ya Rab, ketika itu Ustazah, kita ramai-ramai ni dekat 4 juta manusia kan akhir Ramadan. Tapi kita tak boleh dekat pada Kaabah. Bestnya kalau dekat dengan Kaabah kan Ustazah macam dulu-dulu nak buat macam mana kan. Kita patuh saja sahabat-sahabat selagi mana tidak syirikkan Allah. Dan setelah 2 minggu ini orang dah boleh menyentuh Kaabah. Kan orang dah boleh menyentuh Kaabah, boleh masuk Hijri Ismail, boleh berebut macam dulu ke Hajarul Aswad, tapi jangan sampai sakit menyakiti, tolak menolak dan sebagainya. Jadi apa yang orang di sana sebut pada Ustazah? Ustazah, kalau macam ni cara, tak tenang nak tawaf. Baik buat halangan lagi kan? Faham tak maksud? Kata ditutup salah, dibuka pun salah, semuanya serba salah. Rupanya dalam apa bidang pun itulah sikapnya manusia. Daripada zaman Nabi wujud, Nabi yang mengajarkan dengan lisannya yang mulia, sampailah sekarang. Orang yang nak dengan hijrah bil qalb, sahabat-sahabat, hatinya dihijrahkan. Kalau kita pandang dengan pandangan yang baik, semuanya akan jadi baik. Tapi bila kita pandang dengan pandangan yang tak baik, maka tak baik itulah yang kita akan dapat. Kagum kan macam mana Nabi boleh mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Sebab itu saya sendiri beritahu kepada sesiapa, kita duduk dalam satu-satu kawasan, sahabat-sahabat, tolong jangan ada rasa, kenapa nak pergi ziarah tu? Siapa yang mati, dia datang masjid ke tidak? Jawapannya sebab dia tak datang masjid lah kita kena ziarah rumah dia. Akhlaknya Rasulullah hebat. Turun kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Kami jumpa dalam kitab La Tahzan karangan Dr. Aid Al-Qarni. Masya Allah, memberi faham kepada kita, oh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dengan sahabat-sahabat karib tak banyak bagi hadiah, tak banyak kita nak kata bagi gula-gula lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau kita hari ni balik holiday, kita ingat siapa dulu? Kita ingat BFF kita dulu kan? Orang terdekat dengan kita dulu kan, sahabat-sahabat, sampai ada di sana orang kecil hati. Kita bukan orang kawan baik dia Ustazah. Sebab itulah kita tak dapat kitchen daripada London tu. Kan, kecil hati. Rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muslimat, masya-Allah, dalam nak menjinakkan orang untuk jatuh cinta kepada Islam, yang baru kenal, yang baru datang, disantuni dengan begitu baik. Ada seorang yang tak mampu nak beli buah anggur yang mahal kan. Ini ustaz-ustaz kita cerita dah. Tiba-tiba Masya Allah, Tabarakallah, dia bagi juga nak bagi hadiah kat Rasulullah. Ustazah tak layak membandingkan diri dengan Rasulullah. Semua kita tahu Rasulullah itulah satu-satunya yang paling disebut layak digandingkan namanya dengan nama Allah. Tapi maksud Ustazah selalu sebut pergi mana-mana Allah ada orang duk bagi hadiah ni, rasa tak layak terima hadiah. Tapi siapa saya untuk tengok? Oh, ni beli kat Maidin je ni kot. Oh, yang ni beli kat sini ni. Tak, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab Rasulullah tidak begitu. Bila kita menghadiahkan kepada seseorang, nawaitu kita untuk dipandang Allah, aku sedang menjadi tangan di atas. Nabi yang cakap melalui wahyu yang dihantarkan Allah. Nabi tak bercakap dengan nafsu. Siapa yang mulia, tangan di atas ke tangan di bawah? Tangan di atas, yakni yang memberi. Masya Allah, nak memberi ni tak kira siapa. Subhanallah, kalau kita masih ada pilih-pilih, tanya pada hati, jujur. Sebab orang yang tak jujur pada diri, sebenarnya dia tak jujur dengan Allah. Bila tak jujur dengan Allah, sahabat, kita nak kelentong siapa lagi? Bila kita menipu Allah, sebenarnya kita telah menipu seluruh hamba Allah. Okay, sebab itu Masya Allah, kagum dengan kisah. Semalam saya dengan kitab Penawar Bagi Hati di Masjid As-Sabirin, cerita bab benarnya Rasulullah. Pelbagai hadis. Benarnya Rasulullah ni Masya Allah, rupa-rupanya musuhnya mengatakan aku tak pernah mendengar daripada lisan Muhammad ni menipu daripada usia kecil. Saya nampak makcik-makcik giling kepala. Maknanya dalam kita hidup 40 tahun, 60 tahun, berapa kali dah kita menipu dalam hidup ni. Rasulullah tak pernah buat. Man ghasyana laisa minna. Siapa yang pernah menipu bukan dari golongan aku. So lagi kita belajar, lagi terasa jahilnya diri. Kita nak hijrah hati, ya Allah, aku ni banyak sangat. Macam mana aku nak ikut Nabi? Bayangkan satu perhimpunan besar, Nabi berada di hadapan, mana ummati? Saya selalu gambarkan situasi ini. Allah ya Karim.
Kan bila Nabi SAW panggil, mana umatku? Kita hari ni, saya first time datang Al-Ghufran. Mana ketua muslimat? AJK muslimat saya nak jumpa datang depan sekarang. Contoh kan sahabat-sahabat. Mesti kita bangga nak berdiri depan. Berdiri sebelah ustazah. Nabi cari mana umat aku. Akulah umat Nabi. Aku nak gerak jumpa Nabi ni. Tapi kaki kita seperti dipatri. Tak boleh berjalan ke arah Nabi. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kenapa? Sebab bila kita tepuk-tepuk kaki kita, pasal apa hang tak mau berjalan ni? Nabi panggil dah. Sebab kata kaki, dulu aku hidup kat dunia dengan kau, aku dengar cakap engkau. Hati kau baik, kebaiklah aku melangkah. Hati kau jahat, kejahatlah aku dibawa melangkah. Ini akhirat bukan dunia. Allah tak bagi aku bergerak. Pasal apa aku nak ikut cakap hang? Faham tak muslimat? Kerana apa kaki tak bergerak ketika itu? Kerana lisan kita tak banyak berselawat kepada Rasulullah ketika di dunia. Kerana kita tak banyak mengamalkan sunnah Nabi SAW ketika di dunia. Subhanallah, yang susah-susah mungkinlah kita akur. Susahlah nak ikut yang ni ustazah. Susah. Yang mudah-mudah, ala sunat je. Kecoh sangat. Memang sahabat-sahabat dirahmati Allah sunat. Tapi jangan mengejakan sunat tu. Sebab yang nak beri pahala kepada amalan sunat tu Allah. Okey, sahabat-sahabat. Jadi kalau kita tak nak buat, duk diam saja. Jangan kecam-kecam orang yang beramal dengan amalan sunat. Kita baru meninggalkan puasa 10 Muharram. Gaduh lagi. Doa awal tahun, akhir tahun. Gaduh lagi. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, penin kepala. Faham tak penin? Kan Ustazah masa tu berada di Terengganu. Ustazah, kan boleh ke tidak ni kita baca? Bukan, masa awal tahun tu Ustazah ada program dengan sahabat tim khidmat. Masjid Surau ada yang meneruskan. Ada di sana pihak yang tak perlu Nabi tak baca. Ya, ini bukan yang Nabi baca. Kemarin sahabat, saya baca doa khatam Quran dalam buku panduan khatam Quran. Dia ada versi panjang, versi pendek. Bila masanya panjang, saya bacalah yang versi panjang. Ternyata ramai ustazah kat mana dapatlah dalam buku ni. Salah ke kita baca? Nabi tak baca doa itu. Jadi adakah kita melakukan perkara bid'ah? Jawapannya mudah. Kak, akak doa anak nak lulus SPM ni pasal apa? Nabi tak doa macam tu. Sebab Nabi anak dia tak ambil SPM ustazah. Jadi kenapa akak doa? Tak boleh, bid'ah. Tak ada pula orang gaduh, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Doa itu bila dibacakan, ya Allah, kemarin kan orang duk PM tepi, ustazah mana dapat doa tu? Di setiap huruf alifnya ada barakah. Di setiap huruf ba, di setiap huruf ya, sampailah 28 huruf hijaiyah. Jadi kita ni insaf. Tuhan, orang alim yang mengarang ni, maknanya dia nak bagi tahu di setiap huruf ni ada keberkatan. Kenapa engkau memilih untuk tidak baca Al-Quran? Bacalah Quran setiap hari walaupun hanya satu ayat. Ini memang kempen Ustazah Zai kat mana-mana. Jangan ada hari tanpa Al-Quran. Walaupun sehari satu ayat. Pasal apa bakhil sangat Ustazah? Seayat je. Baca WhatsApp berjam-jam. Sebab orang yang tak biasa, kita kena pujuk dengan satu ayat je. Percayalah bila kamu istiqamah, kamu akan rasa lazatnya. Ustazah saya faham. Tak sesuai Ustazah satu ayat. Takkanlah satu ayat hari-hari berapa banyak nikmat. Akak dapat jawapan sendiri kan? Sebab apa? Sebab bila baca kita rasa tenang. Belum faham lagi. Belum tadabbur lagi. Sebab tu akak jangan berhenti hadir majlis ilmu. Walau siapa yang mengajar. Sebab dalam majlis ilmu tu ada perbahasan tentang Quran. Ada perbahasan tentang hadis. Jadi minda akak akan terbuka. Hati akak akan lapang insya-Allah. Majlis ilmu ni boleh jadi satu terapi walau masalah apa pun yang akak sedang hadapi. Percayalah. Maka muslimat, kita kecil-kecil dulu ingat lagi. Kena pinjam, ustazah dulu pinjam sahabat-sahabat dekat Sungai Pecala tu. Muzayyanah kau jadi solo nasyid. Pakai songket warna merah. Mak saya tak mampu nak belikan songket pun. Mak saya berjalan lah kat rumah jiran. Pinjam. Bajunya putih kan. Tudungnya pinjam makcik-makcik mana punya tudung. Lepas tu kita pun nyanyi, hijrah itu pengorbanan kan. Rupanya sampai ketua lagu ni, Masya Allah. Bila kita kata kita nak hijrah, bukan hijrah namanya kalau tak ada pengorbanan. Ustazah, suami saya naik pangkat, kena pindah sana. Saya sayang lah Ustazah jemaah surau sini, cik. Suami ajak tu kan, nak kata macam mana lagi, tempat isteri di sisi suami. Akak pindah pakai hentak-hentak kaki ni Ustazah kan. Kena ikut juga dia. Kan, tapi kalau dah gaji dia naik, cik juga yang seronok kan. Kan? Juga Ustazah. Jadi kena ikutlah. So muslimat dirahmati Allah, ada sesuatu yang kita korbankan. Jadi kalau kita kata nak hijrah, kita tak melakukan pengorbanan, itu bukan hijrah.
Nampak Rasulullah dah bagi tahu kita. Jadi lagu ni ditulis, Masya Allah, bila dah tua macam ni baru Ustazah Zai perasan. Betul lah ya Allah, aku kata aku nak hijrah tapi aku tak sanggup berkorban. Macam mana Allah nak redha pada engkau? Hijrah itu perjuangan. Perjuangan pula dah. Apa perjuangan? Al-jihadu fi sabilillah. Sebab Allah sebut dalam Quran, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya suka nak baca suratul Baqarah ayat 218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Baqarah 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Kita tak baca terjemahan pun kita macam boleh agak. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, yang terlibat dengan hijrah tu, sahabat-sahabat, wajahadu, faham bila hijrah ni mesti ada jihad. Jihad ni apa? Perjuangan. Perjuangan, Nabi yang bagi tahu kita setelah habis semua peperangan, perjuangan yakni jihad yang besar bukan lagi angkat senjata tapi melawan hawa nafsu. Hawa nafsu ni dah sahabat-sahabat. Yang pagi tadi kami belajar dalam kitab Latahzan, Masya Allah, sebenarnya hidup ni cukuplah dengan sepotong roti dan air mineral. Kan? Saya ditahan 6 jam masa umrah bulan 3 di KLIA, kelaparan, muslimat dirahmati Allah. Ustaz Azwan pun, yang satu roti ni bukan harga macam kat luar ni, air mineral pun mahal. Tak apa bang, beli untuk jemaah. So kami bagi jemaah kami sepotong roti dengan air mineral. Makasih Ustaz, makasih Ustaz. Terkenang-kenang, terngiang-ngiang sampai sekarang. Rasa hati ni macam dirobek-robek bila jemaah lain tak ada ke untuk kami. Ya Allah, pentingnya roti ketika itu. Pentingnya sebotol air mineral ketika itu. Kita akan diuji oleh Allah sampai tahap susah macam tu, sahabat-sahabat. Selagi kita tak berjihad untuk bangkit, kita akan tewas. Masya Allah, rupa-rupanya apa yang kita nak kaitkan dalam perjuangan ni melawan hawa nafsu. Oh, kenyang serupa tu juga makan roti dengan air mineral. Habis tu yang kita kalau kat rumah dah ada ikan, nak daging lagi dah daging, telur dada pula, telur dada, udang sambal tak ada ke mak? Kenyangnya sama juga, bahkan sakit perut, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Rupanya semua itu nafsu. Masya Allah. Patut bila disuruh korban setahun sekali. Tak mampu Ustazah, tak mampu, tak faham. Baju raya haji RM300. Tu belum baju raya puasa lagi, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau tak mampu yang RM1,000 satu bahagian, RM800 satu bahagian, kita masuklah orang duk kata korban luar negara, dalam negara banyak. Dah tunggu dalam negaramu tak mampu-mampu, pilihlah yang luar negara, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bukan kerana murahnya tu, tapi kita nak masuk mana saja asalkan kita masuk. Sebab kita memang mampu. Kerana apa kata Imam An-Nawawi, mu nak cakap depan Allah mu tak mampu. Rumahmu berbumbung kan, bebas daripada panas dan hujan. Subhanallah, kamu ada pakaian kan yang untuk menutup auratmu, itu kategori mampu. Kita dah ada rumah, siap dinding, siap 2-3 tingkat. Masya Allah, siap berkenderaan mewah pun untuk korban setahun sekali kita kata tak mampu. Masya Allah, kita tak malu ke nak jumpa dengan Allah, sahabat-sahabat? Terlalu banyak yang Allah telah persembahkan untuk kita, tapi kita tak nampak benda ni. Jadi untuk mendambakan syurga Allah, mengajak seluruh keluarga kita ke syurga Allah, memang pahit kan ibu-ibu dirahmati Allah. Ni satu lagi saya belajar. Kan, berjuang itu pahit kerana syurga itu manis. Nak rebut syurga yang manis tu memang kena berjuang, pahit. Sedih Ustazah, kita yang lahirkan anak tu, kita yang berparut di sebahagian tubuh, terpercik darah kita. Tapi lebih sakit lagi Ustazah ketika dia herdik kita bila dah tua. Sakit masa kecil dia lahir tu Ustazah, parutnya tu ada sampai sekarang, tapi dah hilang dah sakit tu. Sekarang baru dapat anak seorang. Acik tegur cucu acik je. Kan? Wah, menantu ke main, mak awak tu memang mulut macam tu. Kan, lalu anak kita yang tak pernah tengking, kita tengking kita Ustazah. Acik rasa sakitnya lebih sakit daripada keluarkan dia daripada rahim acik dulu. Faham tak muslimat dirahmati Allah? Allahu Akbar. Tapi kita tak patah balik kepada situasi itu. Kita tak jadikan diri kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah, perlu jihad. Mak aku ni, ayah aku ni, kalau dia kata 2 kali 2 5 pun aku kata okey je lah ya Allah.
Kan, faham tak muslimat? Selagi mana dia tak suruh aku, tak payahlah sembahyang. Sembahyang pun bapak sakit juga. Faham tak muslimat dirahmati Allah? Selagi dia tak mengajak kita syirikkan Allah, iakan aja selagi mana tak menyakiti dia. Masya Allah, sebab dia ibu ayah kita. Kita kalau sebut sahabat-sahabat dirahmati Allah, memang tak larat. Ustazah jaga orang tua sakit ni, ujian dia besar. Betul, ibu saya stroke di tangan saya. Bukan ujian untuk mak saya saja, tapi ujian untuk adik-beradik. Nak susun jadual bergilir. Perasan soleh-solehah ketika kami memandikan jenazah mak, mengkafankan mak sendiri, kemudian turunkan ke dalam liang lahat. Orang kubur kata kami tak uruskan jenazah malam. Tak apa, anak beranak kami semua boleh turunkan. Bagi izin je, boleh. Syaratnya semua anak beranak turun. Hikmah rupanya. Turunkan ke dalam liang lahat, katup dengan tanah, dibacakan talqin sendiri. Masa solat jenazah di Masjid Al-Akram juga sendiri. Perasan solehah. Tapi ustazah sebut dengan adik-beradik ustazah apa? Kita takut rasa lega dah mak tak ada. Faham tak muslimat? Sepatutnya tak begitu. Lepas kematian mak, apa lagi yang kita nak sambung? Sebab ustazah banyak belajar daripada anak-anak yang datang jumpa ustazah. Ustazah, mak saya dah meninggal. Apa kebaikan yang saya boleh hantar ustazah? Saya lah anak yang paling derhaka dulu. Mak kamu dah meninggal, Nabi yang bagi tahu. Doakan setiap kali teringat. Buat amal jariah atas nama ibu ayah kamu. Kan? Maka saya cemburu. Saya cerita pada adik-beradik saya. Kita lepas mak mati, apa yang kita buat? Orang ni yang dulu kata jahil, derhaka, dia datang hari ni. Seminggu, tiap-tiap minggu, bahkan hari-hari. Ustazah, mana lagi saya boleh? Ya Allah, malu saya. Konon masa mak ada dulu kita super baik. Kita nak jadi anak soleh-solehah sampai lepas kematian mereka, sahabat-sahabat. Sebab tu walaupun ibu-ibu, ayah-ayah diuji dengan anak yang hari ni macam tak pandang kita, tolonglah yakin mungkin lepas mati kita, dia sangat memandang kita. Yang dulu kita agung-agungkan, bangga-banggakan tu dah terlupa dah. Aku dulu masa mak sakit, aku segala kan. Rupanya bila kita dah mati, sahabat-sahabat yang dulu paling derhaka, paling ingat pada kita atas menyesalnya dia. Dan amalan dia ketika dalam penyesalan itu sangat dipandang Allah. Sebab dia berbuat dalam keadaan dia menyesal. Kita yang berbuat dalam keadaan konon aku je yang paling baik kat sini. Adakah itu dipandang Allah sebagai amal yang ikhlas? Tidak. Okay, jadi semuanya ada hikmah. Sebab itu sahabat-sahabat, kaitan saya di sini adalah hijrah itu perjuangan. Kan? Kemudian hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Kalau dengan hijrah makin kita bercerai-berai, maka itu bukan hijrah. Sepatutnya hijrah makin menyatukan. Kita nak jadi orang baik, kenapa kawan saya makin tinggalkan saya, kecam saya, ustazah mini lah, macam-macam dia cakap saya ustazah. Biar, sebab dia tak faham. Teruskan kebaikan dan jangan putus silaturahim dengan kawan tu. Jangan putus ukhuwah. Sahabat, hijrah bukan bermaksud kita tinggalkan badan yang dulu pernah bersama-sama dengan kita. Tapi kita tinggalkan sikap yang kita pernah bersama-sama bermaksiat dengan dia. Dia tak pernah bersalah. Kalau dia hulur tangan, kita tak boleh, aku dah golongan masjid, engkau belum pergi masjid kan? Kan macam perasaan suci sangat. Ini orang yang mengadu pada ustazah. Saya terlibat dengan rancangan Dengar di TV Al-Hijrah 21 episod. Saya pergi ziarah pusat perlindungan anak-anak 14 tahun, 13 tahun dah mengandung. Ibu-ibu tunggal, ibu-ibu tinggal, pergi ziarah. Rupanya mereka takut nak datang masjid, sahabat-sahabat. Orang masjid dia salam, bila jumpa kawan-kawan dia ustazah, pandang mata, sampai peluk-peluk, tukar-tukar hadiah. Kita ni terasa kan, bila salam kita hujung tangan je, mata kat kawan dia yang lain. Oh ya Allah, aku belajar adab daripada mereka ni, ya Allah, faham. Patut Nabi suruh pandang mata. Di situ insya-Allah ada gugurnya dosa-dosa selagi mana kita tak melakukan dosa besar. Di setiap jari jemari kita yang bercantum ni sahabat-sahabat. Maka mudah-mudahan kita terhindar daripada penyakit-penyakit berjangkit. Setelah sekarang soft dah tak ada halangan nak rapatkan. Moga Allah rapatkan hati-hati kita. Boleh bersalaman, jangan sampai tak bersalaman. Selagi mana kita sihat, tak ada gejala, tak boleh menjangkiti orang lain. Faham ya, muslimat dirahmati Allah? Jangan bunuh segala sunnah ini. Kan? Sebab dulu berhalangan, sekarang tidak lagi berhalangan. Terakhir, ustazah tutup dengan penutup kepada lagu inilah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban,
Salah ni. salah. Okey. Oleh itu mari semua kita sambut ma'al hijrah, tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman. Cantik. Sebab tu Ustazah Zai dah 40-an segar lagi lagu ni. Tapi orang makin takut nak nyanyi lagu ni sebab duk gaduh rupanya Nabi hijrah bukan bulan Muharram. Lah ke situ pula dah. Lirik dia, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tegakkan semangat, tingkatkan syiar Islam untuk sepanjang zaman. Kiblat kita sama, syahadah kita serupa, yang kita nak contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nak balik kepada Allah yang Maha Esa, tunggal, tidak mungkin ada duanya selama-lamanya. So kenapa kita nak berpecah-pecah? Kenapa nak bermusuh-musuh hanya kerana lain pendapat? Sahabat Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali tak pernah bergaduh. Kita yang mendakwa pengikutnya asyik nak bergaduh. Tolong hijrah bil qalb. Kita nak hijrah daripada alam dunia ke alam akhirat. So insya-Allah yang hidup dalam kasih sayang, saling meraihkan, saling mendoakan, pasti akan bersatu berjiran semula di dalam syurganya Allah. Tapi kalau kita mati ada permusuhan, ada perpecahan, orang salah sikit pun dah benci bertelaga habis. Macam mana kita nak menjemput diri kita sendiri ke dalam syurga Allah? Okay, jadi saya pohon ampun, maaf zahir batin. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir. Salam ukhuwah fillah daripada Ustazah Muzayyanah yang lebih selesa dipanggil Ustazah Zai. Okay, jadi orang Taman Tun mungkin orang Sungai Pecala yang berhampiran dengannya. InsyaAllah sahabat-sahabat dirahmati Allah, di mana-mana pun kita berada asalkan saling memberi manfaat. Sekali lagi, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.